السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراط المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan diberikan ganjaran yang baik atas kesabaran yang ditanggung tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita sambung lagi kitab kita, masuk dosa besar yang ke-54. Dosa besar hamba yang melarikan diri daripada Tuhan dan seumpamanya. Kita dah tak banyak dah, tinggal 1-2 je lagi. Kitab ni nak habis dah. Ada 1-2 lagi yang mana kita tertinggal dulu, kita pergi semula ke belakang. Dan insyaAllah banyak umur nanti kita tengoklah apa kitab-kitab baru yang sesuai untuk kita kongsi bersama. Cuma besar harapan saya kalau kita ada menggunakan kitab-kitab yang baru selepas ini, kalaulah dapat setiap daripada ahli itu, setiap daripada jemaah ni dapatlah ada kitab ni. Mudah-mudahan. Tidaklah saya ni baca kitab ni seorang diri je. Kadang-kadang saya terlupa muka surat. Jadi tanya tuan-tuan boleh tolong jawab. Tapi sekarang ni terlupa muka surat, saya hadap je. Kok kena tak kena, betul tak betul, entah terulang 2 kali, tak kira lah. Jadi satu lagi, kita dalam kita berkongsi ilmu ni, di antara perkara yang sangat baik adalah bila mana kita ada kitab. Itu bagus juga. Maknanya sama-sama lah, saya bercakap ni kat sini, saya pun ada kitab, tuan-tuan yang tengok tu ada kitab. Mudah-mudahan esok kalau kita mati, esok ada orang mari tanya kita, ayah kau mati tinggalkan apa? Ada, mak mati tinggalkan apa? Adalah nampak 1-2 kitab ada dekat dalam almari tu. Itulah yang dia duk ulang-ulang baca. Sedap sikit bunyi dia. Ni orang tanya, mak mati tinggalkan apa? Tak tahulah, ada 2 batang set karaoke kata ni. Tak apa sedap bunyi ya tuan-tuan. Jadi biarlah kita kata ada benda-benda yang baik yang boleh kita jadikan. InsyaAllah beli kitab ni tuan-tuan, dia tak rugi. Kita beli tu walaupun tak baca, kadang-kadang beli buku ilmu ni, dia ada keberkatannya sendiri. InsyaAllah nanti saya bincang dengan pengurusi, dengan jawatan kuasa, apa kesesuaian kitab yang mungkin kita boleh guna selepas ini insyaAllah. Hamba yang melarikan diri daripada tuannya. Walaupun pada hari ini istilah hamba ni sudah tidak ada dalam masyarakat kita, tak ada dah. Saya pun dah tak tahu dah dalam mana negara lagi yang mengiktiraf
kepada penerimaan dan perkhidmatan hamba. Dia tak ada dah. Tetapi agama meraihkan penerimaan hamba. Ada orang tanya, Islam ni satu agama, bagaimana kata Islam ni baik sedangkan adanya hamba dalam agama? Dia begini tuan-tuan. Islam satu agama yang datang selepas pengamalan sistem hamba ni ada. Islam ni datang selepas pengamalan sistem hamba ni ada. Sebelum adanya Islam, hamba-hamba ni telah berlaku. Sistem perhambaan ni telah berlaku. Orang Arab jahiliah dulu memang ada istilah hamba. Memang ada jual beli hamba. Memang ada perkhidmatan hamba. Memang ada. Dan kalau kita lihat dalam tamadun manusia sebelum tamadun kita, dalam banyak era-era tamadun, di Mesir sebagai contoh, tamadun-tamadun sebelum tamadun kita pada hari ini. Ada tamadun Indus, ada tamadun Cina dan sebagainya, tamadun India. Dalam masyarakat mereka menerima istilah hamba, maknanya ada istilah jual beli orang ni ada. Selepas sistem ini diguna pakai dalam masyarakat, setelah sistem ini diterima oleh masyarakat, maka Islam datang untuk mengatakan terus stop pada perkara tersebut, maka tidak boleh. Tetapi Islam menjaga, dia menerima sistem tersebut tetapi dengan garis panduan yang baru. Sebagai contoh, ni sebutlah, ni sebagai tahulah, sebagai dia tahu. Nanti orang kata, kenapa zaman Nabi ni ada hamba, sedangkan Islam dah ada, patutnya hamba ni hapus. Memang kalau kita lihat, sistem hamba ni yang sebelum ini nampak macam tidak adil. Tak adil. Jual beli orang tuan-tuan, apa nilai manusia? Sehingga dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, ramai yang datang daripada orang-orang hamba. Antaranya, Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi sebagai contoh. Hamba. Sumayyah, Ammar bin Yasir radhiyallahu an, hamba dia itu. Bapa dia Yasir, mak dia Sumayyah, datang daripada orang-orang berstatus hamba. Cuma bagaimana sebelum datangnya Islam, hamba ni tuan-tuan, bila mana satu orang jual beli hamba, dia beli hamba. Hamba ni kira kasta yang paling rendah lah. Dia boleh buat apa saja. Sehingga dia lebih teruk daripada binatang ternakan. Lebih teruk daripada binatang ternakan. Taraf mereka tu, taraf. Sehingga kan kedudukan mereka tidak ada, tak ada sen. Kalau dalam masyarakat Arab jahiliah tuan-tuan, golongan hamba ni dia tak boleh pakai baju pun sebahagiannya. Tak boleh pakai baju pun. Baju hanya layak untuk orang bebas. Begitu. Dalam masyarakat Arab jahiliah, hamba ni dia tidak boleh memakai pakaian macam mana dipakai oleh orang kebanyakan. Dia mesti ditandai kehambaan dia. Itu dia dulu. Tetapi bila adanya Islam mari, maka ada perubahan dalam sistem hamba ini. Sebagai contoh, hamba boleh digauli oleh tuan dia. Maksudnya tuan ni lelaki, dia ada hamba perempuan, dia boleh melakukan hubungan. Kita kata hubungan kelamin di antara seorang tuan dengan seorang hamba. Kalau kata beranak, kalau kata mengandung daripada hubungan tersebut, anak tersebut bebas merdeka. Itu Islam. Sebelum daripada ini, kalau bapa hamba atau mak hamba, bila mana beranak, anak tu hamba. Dulu. Nampak? Arab jahiliah tak adil begitu. Anak jadi hamba. Dalam Islam, no. Kalau mak dia hamba atau bapa dia hamba, bila mana beranak daripada zuriat dia, dia tidak hamba. Dia orang bebas. Itu kaedah yang dibawa oleh agama. Agama menuntut kepada hak-hak tertentu. Agama mengisytiharkan siapa yang membebaskan hamba, pahalanya cukup besar. Sehingga Islam cuba untuk mengurangkan sistem perhambaan ini. Tengok, apa Islam buat? Siapa yang melakukan, dia kata apa, hubungan suami isteri ketika mana berpuasa Ramadan, maka dia perlu menggantikan puasa itu dengan istilah kafarah. Betul? Maka istilah kafarah ini bagaimana pelaksanaan dia? Salah satu daripada cara melaksanakan kafarah, ganti puasa, disebabkan perbuatan melakukan hubungan suami isteri ketika berpuasa di bulan Ramadan, di antara salah satu kafarah dia adalah membebaskan hamba. Begitu juga dalam dosa-dosa yang lain. Ada dosa-dosa yang kalau kamu nak tebus, mesti dengan membebaskan hamba. Nampak? Mengapa Islam buat perkara itu?
adalah kerana bertujuan untuk mengurangkan, untuk mengawal sistem perhambaan ini supaya dia tidak terlalu keterlaluan. Itu kena faham dulu. Maka jangan kita pelik, kenapa Nabi ada hamba Nabi? Dan beberapa sahabat-sahabat ni pun ada hamba masing-masing. Dan macam mana pula Islam ni ada tapi hamba ada? No, kerana sistem itu telah diguna pakai terlebih dahulu, maka Islam datang menerima sistem tersebut dengan memperkenalkan kaedah yang baru untuk mengawal sistem tersebut. Nabi SAW bersabda, "Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Jika seorang hamba melarikan diri daripada tuannya, maka salatnya tidak diterima. Kalaulah satu orang hamba ni dia ada tuan yang baik, tuan dia ni tuan yang adil, tuan dia ni tuan yang menjaga kebajikan, tiba-tiba dia lari kerana perangai jahat dia. Kerana perangai jahat dia, sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan main tuan-tuan. Orang jadi apa ni, hamba-hamba ni, walaupun dia hamba, tetapi kalau tuan dia berlaku adil pada dia, dia baik, tuan dia baik, menjaga kebajikan, meletakkan dia pada kedudukan yang sesuai, menjaga maruah dia dan sebagainya, tiba-tiba pasal jahat dia lari. Ini hamba yang jahat lah. Ini hamba yang jahat. Sama juga kita pada hari ini tuan-tuan. Bukan kita, dalam istilah masyarakat kita memang hamba tak ada. Tapi orang gaji. Orang gaji. Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan ni ada pengalaman ambil orang gaji. Kita ambil orang gaji, kita bayar pada ejen. Senang nak dapat orang gaji. Bukan senang nak cari orang gaji orang Malaysia sendiri. Bukan senang. Ambil ejen, ambil orang gaji daripada Indonesia. Tiba-tiba yang orang gaji kita dah lah nak ambil ini, bayar mahal tuan-tuan. Bayar pada ejen ni. Dekat RM10,000. Visanya, apanya, bayar pada ejen-ejen yang mencari. Tiba-tiba kerja 2 minggu dia lari. Dia kabur, dia kata. Indonesia panggil dia kabur. Kabur pak, dia lari. Berdosa tak tuan-tuan? Berdosa lah. Kadang-kadang memang kerja jahat dia. Dia lari sini, dia pergi kerja tempat lain. Dia jahat dia gitu je. Nak kata kita jahat, kadang-kadang kita pula jadi orang gaji kat dia. Kita pula tuan jadi orang gaji ke dia. Padahal kita bayar dia gaji bulan-bulan untuk jadi orang gaji kita. Tapi pasal nak jaga hati orang gaji, kita pula jadi orang gaji dia. Dia kata, "Pak, ini saya tak boleh buat, Pak." "Oh, tak apa, ini biar bapak buat." "Ini saya tak boleh buat, Pak." "Ini biar bapak buat." Lama-lama kita jadi orang gaji dia. Dia kata, "Pak, beli top up, Pak." Oh, dia boleh beli top up, beli pulsa, dia panggil, isi. Top up dalam handphone dia. Kita pula pergi kedai belikan. Dia kata, "Pak, saya kepingin," dia panggil. "Teringin nak makan." Kita pula pergi belilah, kita duk pelik. Aku orang gaji ke kau orang gaji ni? Jadi tuan-tuan, begitu ada perangai lari-lari ni, berdosa tuan-tuan, berdosa. Kerana apa? Kerana seseorang majikan telah menjalankan tanggungjawab dengan cara yang sesuai. Maka kata Nabi apa? Sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tidak sah. Sembahyang tak sah, bukan tak sah. Sembahyang itu tidak diterima, minta maaf. Bukan sembahyang tidak sah, sembahyang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Berat ni tuan-tuan. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, "Ayyuma 'abdi abaq faqad bari'at minhu zimmah." Mana-mana hamba yang jika melarikan diri daripada tuannya, maka sesungguhnya mereka benar-benar tidak mendapat perlindungan daripada Allah. Hamba yang larikan diri daripada tuan yang baik, dia tidak dapat perlindungan daripada Allah. Allah Ta'ala tak jaga dia sebab kerja ni kerja jahat, kerja ni kerja buruk. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis daripada Jabir radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salathatun la yuqbalu Allahu lahum salatan wa la tas'adu lahum hasanatan. Al-'abdul abiq hatta yarji'a ila mawali. Wal mar'atu sakhitu 'alayha zawjuha hatta yarda. Was sakranu hatta yashwa." Kata Nabi SAW, 3 kategori manusia yang Allah Ta'ala tidak menerima solat mereka dan tidak diangkat kebaikan mereka. Nabi kata ada 3 jenis orang. 3 jenis orang yang bila dia semayang dia Tuhan tak terima. Sah memang sah. Kalau ikut syarat, memang buat ikut syarat.
penuhi rukun, dia penuhi rukun. Tapi bila dia semayang dia tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, dalam sebuah hadis, satu riwayat menceritakan, manusia ni bila semayang, kita semayang subuh tadi kan, semua semayang subuh. Semayang kita ni tuan-tuan, soal sah tak sah itu boleh dilihat secara zahir. Syarat sah kita boleh tengok dia ikut rukun, dia jaga perkara-perkara sahlah sembahyang ni. Tetapi apakah itu menjamin sembahyang kita diberi pahala dan diterima oleh Allah Ta'ala? Belum. Sebab itu dalam kitab Munyatul Musalli, idaman orang sembahyang, dia kata apa? Ada 12 perkara penyempurnaan sembahyang. Ada 12 perkara. Bila kata nak sembahyang ni tuan-tuan, ada 12 perkara yang menyebabkan sembahyang itu jadi sempurna. Siapa nak sembahyang, dia kena buat 12 perkara ni supaya sembahyang ni sempurna. 6 perkara adalah sebelum sembahyang. Jangan ingat sembahyang ni tuan-tuan masuk takbir, itulah mulanya sembahyang. No. Kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, sembahyang ni tuan-tuan, ada 12 perkara yang menyempurnakan sembahyang. Daripada 12 perkara yang menyempurnakan sembahyang ni, 6 perkara mesti dilakukan sebelum sembahyang. Bayangkan 6 perkara tu sebelum sembahyang. Maknanya sembahyang nak terima oleh Allah Ta'ala atau tidak, kita mesti bermula dengan perkara-perkara di luar daripada sebelum sembahyang. Ini kena faham. Dalam riwayat yang sama menceritakan bagaimana sembahyang manusia itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Ada yang angkat sampai paras kaki, Tuhan baling semula ke bawah. Tuan pernah dengar cerita ni? Pernah dengar kan? Ada yang diangkat sampai ke lutut, kemudian Allah Ta'ala baling semula ke bawah. Ada yang diangkat sampai ke paras perut, baling ke bawah. Ada yang diangkat paras dada, baling semula. Ada yang diangkat paras kepala, baling semula. Ada yang diangkat sampai ke langit, dibaling semula. Ada yang sampai ke arash, baling semula. Tapi ada yang diangkat sampai kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menerima sembahyang orang-orang itu. Kita pun tak tahu pagi ini sembahyang kita kena baling ke tidak. Tak tahu lagi. Wallahu'alam, mudah-mudahan sembahyang kita diangkat. Berapa pun pahala Tuhan nak beri, tu selalu saya sebut dengan tuan-tuan, berapa pun pahala yang Allah Ta'ala nak beri, sembahyang kita tak kira lah. Yang penting beri, jangan tak dapat apa-apa. Cerita ni mudah kan? Nak dapat markah penuh. Nak dapat markah penuh, tuan-tuan cari cermin, cuba tengok muka. Rasa-rasa full mark ke tidak? Markah penuh ke tidak sembahyang kita ni? Sebab itu saya selalu tanya tuan-tuan, ada imam baca surah apa? Belum kita tanya apa makna surah yang imam baca. Jadi agak-agak markah penuh ke tidak? Wallahu'alam, mudah-mudahan adalah balasan yang Tuhan berikan di atas sembahyang yang kita kerjakan pagi tadi, insya-Allah. Jadi kata Nabi apa tuan-tuan? Ada 3 kategori orang yang Allah Ta'ala tak terima sembahyang dia. 1. Yang kedua, tidak diangkat kebaikan dia. Dia buat baik, dia buat kerja-kerja baik, dia buat pahala, Tuhan tak angkat pahala dia. Berat ni tuan-tuan. Ibadat yang dia buat, Tuhan tak angkat. Tuhan tak terima. Siapa? Yang pertama, dia kata apa? Hamba yang lari sehingga dia kembali kepada Tuhan dia. Ini yang pertama. Hamba yang lari, macam yang kita cerita di awal tadi, dia lari daripada Tuhan dia. Sepanjang dia lari itu, Tuhan tak terima sembahyang dia. Sehinggalah dia balik pada Tuhan dia, dia minta maaf lah, minta redha balik dengan Tuhan dia, barulah ibadat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ni, perempuan yang menyebabkan suaminya marah sehingga suaminya redha. Tu dia, yang kedua. Perempuan, isteri, mudah faham, isteri. Yang menyebabkan suami dia marah pada dia. Sepanjang tempoh suami dia marah pada dia, tuan-tuan, ibadat yang dia buat, Allah Ta'ala tak terima. Sembahyang dia, Tuhan tak terima. Jangan main-main. Baik, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang kedudukan suami. Nabi kata apa? Kalau boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, nescaya aku akan perintahkan isteri untuk sujud pada suami. Betul, tuan-tuan tahu cerita ni kan? Hadis ni semua orang tahu. Inilah menunjukkan kedudukan suami itu bagaimana. Apakah
suami ni tak boleh ditegur langsung? Siapa kata begitu? Suami ni kadang-kadang kalau tak kena tegur, dia lupa diri. Dia lupa diri. Kena tegur juga. Tak tuan-tuan? Kita tahulah kita perangai kita macam mana. Sekali-sekala kena tegur-tegur juga. Kena diberi ingat-ingat juga. Tak? Dia nak keluar contohnya. Dia nak keluar rumah. Dia tak perlu minta izin siapa-siapa. Kalau isteri keluar rumah, dia perlu minta izin suami. Suami kalau nak keluar rumah, perlu minta izin ke? Tak perlu. Dia cuma kena tengok gambar agung tu ada ke tidak kalau nak keluar ni. Keluar-keluar saja, duit tak ada, tak payah keluar lah. Apa perah ya tuan-tuan. Jadi bila dia nak keluar, salah ke isteri tegur, abang, jangan lupa balik rumah. Perlu juga. Pasal dia duduk kedai kopi daripada pukul 7.30, pukul 12 pun dia tak jumpa lagi jalan balik. Dia lupa. Jadi, memberi peringatan begitu tidak salah pun. Okey je. Tak ada masalah. Tapi kena ingat, sehingga suami dia kembali redha kepada dia, baru ibadat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dua perkara yang boleh kita ambil dalam cerita, dalam bab ni. Yang pertama, isteri kena ingat, keredaan suami menjamin keredaan Allah. Keredaan suami itu menjamin keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suami jangan salah guna kelebihan ini. Itu nak kena sebutnya. Jangan salah guna kelebihan ini. Makna dia apa? Suami janganlah saya sikit tak redha. Saya tak redha awak. Tak boleh begitu. Ya tak? Suruh goreng telur dadah, dia goreng telur mata. Itu pun tak redha kan? Beratlah tuan-tuan. Pasal telur je. Kan? Pasal telur je. Janganlah. Itu kecil sangat punya hal. Yang dimaksudkan dalam hadis ni, beberapa ulama memberi tafsiran. Contoh, dia panggil isteri dia untuk tidur sama dengan dia. Ya tak? Dia panggil isteri dia untuk tidur sama dia. Panggillah tidur yang. Abang tidurlah dulu. Menyebabkan suami itu tidur dalam keadaan berhajat. Mungkin dia berhajat. Tak semestinya hajat itu nak melakukan hubungan kelamin saja. Boleh jadi dia nak isteri dia ada dua-dua dia nak nyanyi-nyanyi ke. Kadang-kadang orang lelaki ni dia banggikan perangai pelik dia jadi pelik juga. Malam ni nak suruh menyanyi pula. Cuma kita sebut apa tuan-tuan? Suami kena fahamlah. Kalau isteri itu tengah basuh pinggan mangkuk kat dapur, siapa juga yang makan tadi? Yang balun entah ke darah tadi kita juga. Dia tengah basuh pinggan mangkuk. Kita panggil dia, kita nak dia datang segera. Ni tangan sabun ni. Biarlah, kena fahamlah. Dalam konteks itu kita kena faham. Dia lipat baju, dia basuh baju, dia jemur baju, dia gosok baju. Kita panggil. Bukan apa sangat pun. Tak tolong ganggu belakangnya. Allahu Akbar. Lepas tu sebut. Ustaz cakap dekat masjid, kalau suami panggil isteri tak datang, ibadat tak terima tau. Dah. Member ni tuan-tuan, tak cukup ruang lah. Kejap kain, kejap baju, kejap. Kena faham keadaan itu. Jangan kita abuse power. Salah guna kuasa tu jangan. Tapi ingat, kalau ada suami-suami yang tidur ataupun marah ataupun tak kira lah ada perasaan tak redha kepada isteri. Dan isteri buat tak tahunya. Dan memang isteri tahu itu silap dia. Itu memang silap dia. Maka kena ingat tuan-tuan, segala ibadat yang dia buat, salat yang dia buat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hatta, dia kata apa? Sehingga suami dia redha pada dia. Maka minta maaf lah tuan-tuan. Isteri minta maaf pada suami, ini bukan perkara yang pelik. Itu perkara yang dituntut. Suami jangan tunjuk ego, berilah kemaafan. Apa yang tuan-tuan nak merajuk lama-lama sangat? Orang tua-tua merajuk tak elok tuan-tuan. Tak elok. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, siapa yang sembahyang dia tidak diterima oleh Allah dan amal baik dia yang tidak diterima oleh Allah? Dia kata apa? Dan orang yang mabuk hingga kembali sedar. Itu dia. Orang mabuk sampai dia sedar. Yang main-main. Mabuk bukan disebabkan ubat. Mana bukan kerana dia ambil perubatan. Tapi perangai jahat dia. Minum air ketum. Ni mula cakap dengan orang ramai orang marah ni. Tapi kena jaga lah. Minum air ketum tu bukan dengan tujuan apa? Tujuan nak rasa syok. Dia suka mata terbuka separuh. Dengan sengaja dia mencari benda-benda begitu. Ambil pek kuda. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Dia kata, nak bagi tenaga. Tapi mabuk orang ini. Kata Nabi apa? Orang yang mabuk tidak diterima amal ibadat dia. Ingat tuan-tuan, sebab itu kita larang. Sebab itu sehingga hari ini fatwa menjelaskan apa saja minuman yang memabukkan.
Masuklah yang kita faham ketum dan sebagainya. Bukan dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Maka dia adalah perkara yang perlu dilarang, perkara yang perlu ditinggalkan. Selagi mana dia bukan dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Selebihnya tu tuan-tuan analisis dah sendiri. Ya tak? Campur-campur. Air ketum campur ubat nyamuk lah, campur penedol lah. Memang saja je. Memang saja jahat. Dia dah ambil ubat batuk overdose. Saja. Termasuklah orang yang saja-saja makan ubat sehingga dia dapat makan ubat. Tak kira ubat apa pun. Penedol pun tuan-tuan. Kalau makan sepapan, memang kita jadi mabuk. Mabuk memang jadi mabuk. Memakan penedol, minum pula air nira tapai. Oh, memang saja dia tahu dah kalau gabung ni memang high punya. Saja dia layan kepala otak macam itu, ingat, sembahyang dia tidak diterima oleh Allah. Kebaikan yang dia buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah tuan-tuan. Sebahagian daripada ulama-ulama menyebut orang-orang yang menggunakan alat bantuan ni. Maaf sebut alat bantuan ni, ubat-ubat untuk seks ni. Sebahagian daripada ubat-ubat ini tuan-tuan memberi kesan mabuk, sebahagian. Menyebabkan kepala jadi sedap lah. Istilah dia orang kata kepala sedap ni. Menyebabkan kepala jadi high. Yalah, nafsu pun dia jadi tidak boleh terkawal dan sebagainya. Maka ubat-ubat begini tuan-tuan menyebabkan kita mabuk, menyebabkan kita jadi lupa keadaan di bawah pengaruh sedar. Maka dia juga adalah perkara yang menyebabkan sembahyang tak diterima oleh Allah, kebaikan kita buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', la'anallahu man tawalla ghaira mawali. Allah melaknat sesiapa sahaja yang melazimi seseorang selain tuannya. Itu dia. Cerita dia apa tuan-tuan? Hamba ni dia tak boleh layan tuan lain, dia kena layan tuan dia je. Walaupun dalam istilah agama membenarkan seorang hamba tidur ataupun kita kata menjalinkan hubungan kelamin dengan hamba dia, seorang tuan ni. Tapi hamba kena ingat, hanya tuan dia saja, tuan lain tak boleh. Tuan lain tak boleh, dia tak boleh pergi tuan rumah sebelah. Dia kata tuan rumah sebelah muda sikit, handsome sikit, tuan aku nampak tua no, tak boleh begitu. Tak boleh dia kata. Walaupun sama-sama tuan. Adik-beradik tuan ke, anak tuan ke, tak boleh. Hanya seorang saja. Tu tengok. Agama menjaga nasab. Dia bukan, hamba ni bukan pelacur. Hamba ni bukan hamba seks. Hamba ni adalah khidmat untuk tuan dia. Tu kena faham. Kalau dia melazimi orang lain, dia melayan tuan-tuan yang lain, melayan majikan-majikan yang lain tanpa izin, ataupun secara jahat, melakukan zina dan sebagainya, maka perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salathatun la tas'al anhum. Kata Nabi apa? 3 orang jangan kamu tanyakan tentang mereka. Tu dengar. Nabi kata ni ada 3 jenis orang ni, jangan tanya tentang mereka. Makna dia apa tuan-tuan? Buruk now dia ni. Ikut mana pun dia buruk. Allah Taala pun tak peduli dia. Nabi pun tak peduli dia. Memang dia mendapat laknat Tuhan, dapat laknat Nabi. Memang tak ada tempat yang baik untuk dia. Ada 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamah famata asiya. Kata Nabi. Yang pertama, lelaki yang berpisah daripada jemaah, derhaka kepada ketuanya, lalu mati sebagai penderhaka. Lelaki yang berpisah daripada jemaah, maksud dia apa tuan-tuan? Dia keluar daripada kelompok orang Islam. Dia keluar. Kita ni, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Beradalah kamu dalam jemaah. Jemaah ni apa tuan-tuan? Jemaah ni bukan jemaah tabligh, bukan jemaah itu satu bab lah, satu bab. Tapi yang disebut dalam hadis ini, beradalah kamu dalam jemaah itu dalam perkumpulan orang Islam. Jangan bawa diri. Ini tak pasal-pasal, tak setuju dengan satu perkara, masjid tak datang, bawa lari. Dia elok-elok pergi masjid. Kemudian dia cadang satu idea, orang tak ambil idea dia. Tak datang masjid dah. Bawa diri, merajuk. Merajuk dengan siapa? Merajuk dengan Tuhan. Selalu kita ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut. Manusia hari ni, kita tu utamanya.
Setiap kali kita bergaduh, setiap kali kita berselisih pandangan, setiap kali kita berbeza pendapat, yang menjadi mangsa rumah Tuhan. Kenapa begitu? Betul tak? Ada tak macam itu kat sini? Memang mana-mana pun ada lah. Tuan-tuan jangan bayar muka siapa-siapa. Tapi memang ada, mana-mana pun ada. Setiap kali kita berselisih pandangan, kita berbeza pendapat, kita bergaduh dalam perkara-perkara yang kecil pun, yang menjadi mangsa rumah Tuhan, yang menjadi mangsa ibadat. Kenapa begitu? Ada orang keluar daripada karya semayang. Sebab tak suka satu dua perkara je yang dia berbeza pandangan dengan orang-orang tertentu dalam masjid. Apa kena mengena dengan masjid karya sampai dia kena lari luar karya? Salah ke bila dia tanya, salah ke saya semayang luar karya? Memang tak salah, tak sah ke? Sah. Tetapi kena faham. Ni saya sebut ni. Orang-orang yang buat kerja begini, dia menimbulkan fitnah. Dia menimbulkan fitnah. Dia rasa tak ada apa-apa, dia rasa tak ada apa-apa pun. Semayang kat mana-mana pun Tuhan terima, kata dia. Tapi apa fitnah yang boleh ditimbulkan? Apa pandangan orang di tempat lain pada dia? Orang kata, kenapa pula haji itu sembayangan ni dia ada lah ni bergaduh dengan orang kat masjid ni. Nampak? Dia menjadi punca timbulnya fitnah kepada tempat-tempat tertentu. Betul? Ini yang berlaku. Sebab itu kerja begini, walaupun dia kata sembahyang di mana-mana pun sah. Sembahyang di mana-mana pun kalau Tuhan kata Tuhan terima, Tuhan terima. Tapi kena ingat, jangan kerana perbuatan kita melaksanakan ibadat itu menyebabkan fitnah ditimbulkan. Jangan tuan-tuan, jangan. Dia rasa okey. Tapi kena ingat, kerana ibadah, kerana mencari keredaan Allah, kita menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Itu tidak bagus. Saya sebut cara terbuka je tuan-tuan, supaya kita faham mengapa pentingnya kita, kerana perselisihan pandangan dalam hal-hal tertentu, jangan masjid jadi mangsa. Jangan rumah Tuhan jadi mangsa. Jangan jemaah jadi mangsa. Kamu berbeza pandangan secara individu, beza dah. Tak ada masalah. Agama pun meraihkan perbezaan pandangan. Di antara mazhab dengan mazhab juga ada perbezaan pandangan. Agama raihkan. Tentulah tuan-tuan, biasalah tu. Kita pun banyak beza pandangan. Ada orang dia suka makan roti canai telur. Dia suka telur tu pecah dalam. Ada orang tak suka, dia suka telur tampal. Cerita dia sama, roti canai ada telur. Tu cerita dia. Tapi dia tak boleh makan. Macam mana? Kita kata apa benda lah haji ni? Contoh satu cerita lagi orang kata. Yang kita ini lagi pelik dia. Orang tak makan durian, tapi minat makan tempoyak. Ini punya orang pun ada tuan-tuan, biasa jumpa je pun. Dia tak makan durian, tak makan. Bau durian pun mabuk. Tak boleh bau durian. Tapi kalau jumpa tempoyak, bukan makan sambal, dia nasi tu dia buat sambal, tempoyak tu dia makan. Apa nak pelik? Biasa dah tu. Ada orang durian makan, tempoyak tak makan. Ada orang tak makan dua-dua langsung. Ada orang tak boleh jumpa dua-dua. Habis beratus ringgit makan durian pun tak apa. Ada orang macam itu. Duri hitam lah, apalah. Yang paling mahal yang saya tahu sekarang ni Blackthorn lah. Tak tahu lagi kalau ada lagi mahal pada tu. Blackthorn, duri hitam. Walaupun hujung dia jadi tai juga. Makan musangking menjadi tai juga. Makan durian kampung menjadi tai juga. Tak apalah, ikut tekak masing-masing kan tuan-tuan. Ada orang dia suka. IOI dia suka. Ada orang tak ada. IOI ni pahit-pahit dia kata. Dia suka musangking bagi contoh. Ada orang dia tak suka musangking, dia rasa macam creamy sangat. Dia suka durian kampung. Cerita dia durian juga. Cerita dia durian. Cuma dia kata tak sedap ni. Apanya durian juga. Nampak? Biasa dah tuan-tuan. Berbeza pandangan. Selera pun berbeza. Betul tak? Kadang-kadang kita pandang benda tu, kita tu cantik. Dia kata, cantik apa? Macam tu. Tengok. Contoh, tuan-tuan pernah tengok tak? Kita tengok ada perempuan tu cantik. Suami dia tak cantik langsung. Kita kata apa benda lah perempuan ni pilih orang tua ni. Nampak? Apalah perempuan ni pilih orang tua ni. Kita tengok cermin, kita lagi lawa pada orang tua ni. Tapi kita dia tak nak, dia nak orang tua tu juga. Nak kata orang tua tu berduit, tak berduit sangat juga. Kita ada kereta dia, orang tua tu nampak naik motor dia rela, naik motor panas hujan. Tapi dia pilih. Tuan-tuan, pada mata dia orang tua tu elok. Nak cakap apa?
Tuan-tuan cakap apa? Tuan-tuan pandang tak elok, itu pandangan tuan-tuan. Pada pandangan mata dia, elok. Nak cerita apa tuan-tuan? Selera pun lain-lain lah. Selera ni pun lain-lain. Jadi berbeza pandangan itu biasa. Tapi jangan sampai apa? Berpisah daripada jemaah. Jangan sampai kita meninggalkan kumpulan manusia, terutamanya orang-orang Islam yang berkumpul. Selagi mana perkara tersebut tidak melibatkan isu-isu akidah. Jangan. Ini merajuk. Gotong royong tak datang. Bersih kubur tak datang. Semayang Jumaat pindah sampai ke bukan luar karya lagi, luar daerah. Ini cakap terang ni tuan-tuan. Supaya kita faham. Tak bagus begitu. Yang kedua, dia kata apa? Hamba yang lari daripada tuannya lalu mati. Dia kata apa? Hamba yang lari daripada tuannya kemudian dia mati. Ini orang, jangan kita tanya hal dia, lantak dia. Maknanya Tuhan marah betul orang ni. Nabi marah betul orang ni. Dia lari pada tuan dia. Sebelum dia sempat kembali kepada tuan dia, minta maaf dengan tuan dia, minta keredaan daripada tuan dia, dia mati dulu. Ini orang ada. Jadi orang ni tak bagus. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Ini. Dan dia kata apa? Yang ketiga, isteri yang berjauhan daripada suami. Isteri yang duduk jauh daripada suami. Ini PJJ. Atau PJJ apa tuan-tuan? Bukan apa ni, pelajaran jarak jauh. PJJ ni perkahwinan jarak jauh ataupun percintaan jarak jauh. Sedangkan si suami telah mencukupkan keperluannya. Suami dah beri keperluan yang cukup. Suami dah beri keperluan yang cukup pada dia. Makna dia apa tuan-tuan? Cukup keperluan itu apa? Makan, pakai, tempat tinggal, nafkah, cukup. Untuk dia, untuk anak dia, cukup. Ini yang berjauhan, yang dekat apatah lagi. Nampak? Yang jauh ni, suami isteri ni duduk jauh. Sedangkan si suami telah mencukupkan segala keperluan yang patut diberikan oleh seorang suami. Namun, kata Nabi apa? Setelah itu, dia menghiaskan diri untuk tatapan lelaki ajnabi. Tapi bila mana suami telah beri nafkah yang sempurna untuk dia, yang cukup, dia hias diri dia untuk tatapan orang lain. Untuk suami ni tak hias. Orang ni Nabi kata, jangan tanya hal dia. Allah Ta'ala tak peduli hal dia. Marah betul Tuhan. Sebab itu isteri kena ingat. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan. Kita tengok kan. Ini realiti lah. Ada. Bila isteri nak keluar, perempuan nak keluar, dia berdandan. Awak dandan ni. Ada. Bila balik ke rumah, dia dah jadi lain pula. Kita jadi takut. Tadi tengok lawa, balik jadi takut lah yang kita tengok. Bukanlah maknanya kalau pergi keluar tu kena buruk-buruk. Bukan begitu. Maksud dia apa tuan-tuan? Isteri jangan salah faham. Dia keluar daripada rumah, pakailah lawa-lawa sikit. Kenapa nak pakai lawa-lawa sikit? Sebab apa? Untuk apa? Untuk menjaga maruah suami dia. Kena faham ni. Jangan sampai orang katalah, ya Allah, bini haji tu selekehnya. Tak bagus begitu. Tak pandai jaga bini orang tua ni. Tak bagus begitu. Kurang-kurang kita kata belilah. Ni kan kalau cerita benda ni kan mula orang perempuan minta dengan suami, saya minta maaf lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan asyiklah diri tuan-tuan. Pandai-pandai dah tuan-tuan squish benda ni, pusing-pusing sikit. Sekurang-kurangnya kita kata apa? Alat-alat perhiasan yang patut ada pada wanita tu adalah pada isteri kita. Supaya apa? Menjaga aib kita. Jangan orang kata engkau kahwin dengan orang tua ni, daripada gelang ada 2-3 urat, sampai 1 urat pun tak nampak. Daripada ada cincin 1-2, daripada cincin emas dah tengok dah pakai silver dah. Kita tak nak begitu. Jadi aib pada kita sebagai suami. Maka berilah apa-apa yang patut. Berilah. Bukanlah maknanya kita beri sampai mengikut kemampuan lah. Janganlah sampai beli sampai 10 urat. Siapa yang mampu nak beli sampai 10 urat? Belilah surat 2, jadilah 1 urat beli. Bagi dia pakai gelang tangan dia elok. Kan? Sekurang-kurangnya 1 cincin, 1 gelang. Okey lah tu. Dia menjaga keaiban kita. Kemudian bila mana nak keluar, takkanlah nak pakai baju yang buruk-buruk. Baju tahun 60-an dulu. Tak kena lah tuan-tuan. Orang kata singkit laki dia. Jadi pilihlah baju-baju yang sesuai. Tetapi kena faham, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan dalam perkara itu. Dia jadi masalah apa? Bila keluar dia sangat cantik.
Bila balik dia sangat tak cantik. Ini masalah dia. Kita bila nak keluar tengok bini kita lawa, bukan main lawa lagi. Bila balik ke rumah tengok bini kita, aduh hai. Kita balik masjid. Balik masjid sembahyang Isyak. Ada. Masuk dalam rumah cari mana bini kita. Tengok Allahu Akbar. Itu yang orang pergi mancing tu. Masuk. Ada. Angkat tangan cabut pula ketiak. Kita pun tengok. Ini yang malam pergi mancing yang pergi mancing, yang pergi main damaji. Kadang-kadang itu juga punca dia. Ada. Janganlah marah kadang-kadang. Baik dia kata cakap dengan ikan lagi bagus kata dia. Kerana dia tak faham. Bila suami balik, dia perlu berdandan mengikut kehendak suami. Bukan mengikut kehendak dia. Suami suka dia pakai merah contohnya. Ya tak? Suami dia mungkin suka tengok dia pakai macam opera Cina tu. Bedak putih muka. Ini dia memang lelaki dia suka yang begitu. Jadi dia pakailah begitu pasal suami dia suka tengok. Walaupun orang lain tengok orang lain ingat tu. Ada. Suami dia suka jadi begitu. Maka berdandanlah mengikut kehendak suami bila mana kita berada di rumah. Jangan di rumah ni tak berdandan langsung. Jangan di rumah ni. Kita balik sembahyang subuh, dia tak mandi lagi. Minta maaf cakap lah. Kita balik sembahyang Zuhur pun tak mandi lagi. Tengok relax. Dah mandi belum? Belum lagi katanya. Mandi berapa je lagi mandi? Lepas asar pun mandi. Dah macam mana tuan-tuan? Macam mana yang kita kata tadi, tak pergi mengetih. Tak pergi mancing itu yang pikul joran. Kulu gilir nak cari ikan puyuh. Macam mana nak buat tuan-tuan? Sebab apa? Sebab keadaan perkara-perkara ini. Tapi kalau isteri layan baik, layan baik. Panggil panggilan yang baik-baik. Ini tidak. Dekat kita suka pergi kedai sebab apa? Budak yang ambil order tu panggil kita abang, panggil kita sayang. Kadang-kadang ada kedai yang panggil, yang nak makan apa yang? Abang nak makan apa abang? Oh, kita itu yang tak tahan. Dekat rumah bila sampai di rumah, orang tua ni nak minum apa pagi ni? Orang tua panggil kita. Itu yang suka pergi kedai, pergi tarik yang panggil abang. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang perkara-perkara ini perlu jaga. Tak perlu dijaga. Jadi dia kata apa? Maka isteri yang menghiaskan diri untuk tontonan mata lelaki ajnabi. Orang dia suka orang kata lawa lah. Dia suka orang puji dia. Bukan suami dia yang puji dia cantik. Dia suka orang lain pandang dia cantik. Pakai minyak wangi bukan main wangi. Tu kita kata pakai minyak wangi bukan main wangi. Pakai wangi-wangian, pakai hiasan-hiasan, pakai baju yang lawa-lawa sehingga menarik tontonan mata-mata yang haram melihat dia, jadi tertarik melihat dia. Dengan sengaja kalau dia berniat buat begini. Maka Nabi kata apa? 3 orang ni jangan kau tanyakan tentang mereka. Jangan lantak mereka ni memang terlingkup lah. Nak sebut, Nabi nak cakap macam tu. 3 orang ni memang teruk lah. Tak payah tanya lah. Jadi tuan-tuan, jangan biarkan isteri kita berada dalam keadaan ini. Jadi kita pun kena didik dia. Ini kita harap dia tahu sendiri tak boleh lah. Kita kena didik dia. Nyatakan okey, saya nak awak pakai begini. Kalau boleh, abang balik sembahyang subuh tu, awak dah siap mandi. Tak? Dia siap berdandan. Kalau boleh esok pagi abang nak awak pakai style Bali lah. Contoh. Kita aturkan dia pakai style Bali. Dia kata, mana pula nak cari style Bali ni bang? Google kata. Tak apalah tuan-tuan. Kita sebagai suami perlu mendidik dia. Jangan kata ni isteri jahat. No. Kita pun kena lihat bagaimana kita mendidik dia. Lengkap tak kefahaman agama kita berikan? Dia tahu tak ikhtilatnya bagaimana? Dia tahu tak berdandan itu? Kat mana yang perlu pentingnya dia perlu berdandan itu? Dia tahu atau tidak? Dia tak tahu kadang-kadang. Maka kita yang bertanggungjawab untuk beritahu dia dan mencerdikkan dia dalam perkara tersebut. Maka ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jagalah elok-elok tuan-tuan. Walaupun dalam hadis ini disebut isteri yang berjauhan. Tapi kalau berdekatan pun, kalau ini masalah yang berlaku, maka dia menjadi perkara yang sama. Jadi jaga diri elok-elok. Mungkin hamba ni tak ada lah, tapi beberapa perkara ni ada kena-mengena dengan kita. Nabi kata jangan tinggalkan jemaah. Ramai yang buat kerja begitu. Maka kita ingatkan mereka dengan cara yang hikmah. Supaya mereka tidak meninggalkan jemaah. Jangan mengajuk dalam konteks mengajuk menyebabkan agama yang menjadi mangsa. Itu juga tidak bagus tuan-tuan. Maka sama-sama kita jaga diri kita elok-elok. Keluarga kita mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang ibadat tak diterima, yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka punahlah binasa segala hidup kita. Tidak ada ertinya kalau Tuhan tidak mempedulikan nasib untung kita, tuan-tuan. Tadi tak ada nilai hidup kita. Kerana hidup kita mencari keredaan Allah. Dan kita nak Tuhan pandang dengan ihsannya, dengan rahmatnya, dengan penuh kesiannya, supaya kita selamat daripada sebarang bentuk kemudaratan dunia akhirat kita. Maka jaga elok-elok, tuan-tuan. Maksud saya yang cakap untuk tuan-tuan juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan dan menerima segala kebaikan yang kita buat dan meredai kita, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan beberapa hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.